yang lain. Wahai, Kalau kau tak terima aku aku keluar daripada Islam, itu je. Saya tak pernah sebut. Saya tak pernah sebut. ampun pada Tuanku. Sembah mati harap ampun. Harus berpegang kepada ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Dakwah Islam menyeru kepada kepercayaan ketuhanan yang tunggal, yang kudratnya terhukum pada hikmatnya, yang iradatnya berjalan selaras dengan akal. Dalam dunia hari ini, wujud mungkin kepercayaan ataupun tindakan yang tidak berpaksikan kepada sumber ilmu yang jelas. Malah ia dilihat sebagai keputusan akal yang bebas daripada individu atau kumpulan tertentu sahaja. Apa makna sesat dalam agama atau jahil dengan ilmu dan kepercayaan, mahupun tergugat akidah dengan kepincangan pemahaman. Assalamualaikum, saya Ihsan Yahya. Ini laporan khas Jahil atau Kesesatan Terpilih. Saya cakap apa? Wan Nurhayati Wan Alias adalah sebuah nama yang tidak asing dalam dunia kewartawanan di negara ini. Malah individu itu antara yang diiktiraf bakat dan jasanya. Dia juga antara wartawan yang paling banyak menerima pengiktirafan dari pelbagai pihak, malah sehingga ke istana. Jika dikaitkan dengan ajaran sesat, individu ini adalah antara wartawan yang pernah membongkar beberapa kumpulan ajaran sesat di negara ini. Tentu sukar kita bayangkan, kenapa dia pula yang terkait dengan ajaran sesat. Ini adalah beberapa visual yang pernah dimuat naik ke laman Facebook miliknya. Hancur semua musuh Melayu 7 kali. Ilaha, ilarah, ilama. Dia bagaimanapun menafikan semua yang pernah disiarkan dan ditulis di Facebooknya terkait dengan aktiviti yang melanggar akidah Islam. Aku Melayu. Aku Melayu. Aku Melayu. Malah, pihak yang mendakwa dia mewujudkan agama Melayu baru. Dikatakan individu yang pernah berdendam kerana pendedahannya tentang aktiviti jemaah Islamiah satu ketika dahulu. Jadi ketika itu memang ada senarai watchlist jemaah Islamiah yang membabitkan beribu pelajar, pensyarah dan kaki tangan di UTM tu. Kerana ketika itu memang pada masa tu universiti itu dijadikan untuk sebagai pusat, dijadikan oleh pihak ni sebagai pusat melahir, merekrut ahli-ahli jemaah Islamiah yang baru daripada student, kaki tangan dan pensyarah. Jadi bila dia sebut yang dia kenal saya dan ada dalam satu portal di Perak Today bahawa dia menyebut saya ada pelajar di universiti itu, memang sah lah. Dialah orangnya yang dimasukkan dalam watchlist. Jelasnya segala aktiviti mereka hanya menunjukkan adat istiadat Melayu lama dan tiada kaitan dengan ajaran sesat. Penafsiran terhadap Islam juga katanya perlu dibezakan antara Islam Quran dan Islam Arab. Saya kata titik mula saya jumpa Islam Arab ni adalah dalam kumpulan militan Jemaah Islamiah. Itulah titik mula saya jumpa Islam Arab. Sebab dalam kumpulan militan Jemaah Islamiah ni dia benda yang faham tak, dia lain. Contoh, wanita lelaki sentuh haram. Itu Islam Arab bagi JI lah. Tapi sentuh wanita lelaki ikut Quran batal lain semayang. Nampak? Dua benda berbeza. Kunjungan kami ke kediaman Wan Nurhayati turut menemukan Abdul Hamid Yop Zainuddin jadi sumber rujukannya. Aku kata solat aku. Allah Akbar. Ada. Tak boleh dia aku buat solat. Macam mana kau kata salah? Aku kaju aku macam mana cara solat? Abdul Hamid mendakwa dia dipecat sebagai pensyarah daripada sebuah universiti awam selepas mendedahkan aktiviti jemaah Islamiah. Itu sisipan kronologi awal. Namun, klip-klip video dakwaannya sebentar nanti pastinya sukar dipercayai dan mengejutkan. Melayu lebih awal dari Nabi Adam. Salah satu dakwaan yang sukar dicari dalilnya. Siapa dulu?
Main dulu kadam dulu. Bersama saya ketika ini Ahli Jawatan Kuasa Muzakarah Majlis Kebangsaan yang juga Mufti Perlis Profesor Datuk Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin. Assalamualaikum Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi. Datuk, pertama sekali kita nak melihat kepada justifikasi yang membolehkan sesuatu ajaran ataupun seseorang itu dikategorikan sebagai sesat. Terima kasih. Perkataan sesat ialah perkataan yang selalu kita sebut, kita berlindung daripadanya. Sebab itu di dalam surah Al-Fatihah kita menyebut, kita minta jauh waladhdallin, supaya kita tidak termasuk di kalangan orang-orang yang sesat. Sesat maksudnya menyeleweng daripada jalan yang benar. Khususnya, fokusnya di dalam perkara akidah, yakni kepercayaan yang salah. Kepercayaan yang salah itu mungkin daripada kepercayaan salah itu melahirkan tindakan ataupun amalan yang salah. Tapi asasnya kepercayaan yang salah. Kepercayaan yang salah itu ada beberapa tahap. Ada tahap tertentu kepercayaan yang salah itu dia menjadi sesat. Yakni salah dalam kepercayaan bercanggah dengan kepercayaan Al-Quran dan Sunnah. Tapi ada tahap percanggahan itu sehingga mengeluarkan seseorang itu bukan sahaja daripada daerah sesat biasa, tetapi ia sesat lagi kufur. Sebab itu maka ada orang yang apabila dia sesat tapi belum kufur, ada orang yang sesat sehingga menjadi kufur. Umpamanya kesesatan dalam sejarah ialah kepercayaan yang salah yang daripada aliran-aliran Mu'tazilah umpamanya dan juga Syiah. Mereka sebahagian mereka ini kepercayaan mereka tidak kufur tetapi tersalah kepercayaan. Mempercayai Ali lebih daripada yang tahap yang sepatutnya, sesat tapi belum kufur. Tetapi apabila mengangkat kepada tahap ketuhanan umpamanya, seperti mempertikaikan kudrat Tuhan, menafikan kenabian Nabi Muhammad, ini sesat lagi kufur. Dan inilah tahap yang paling bahaya di dalam kesesatan, iaitu sesat lagi kufur. Datuk, selepas ini ada beberapa klip video yang kita akan minta Datuk menjawab segala persoalan dan juga dakwaan daripada seorang pensyarah dan juga yang rapat dengan Ibu Yati perkara yang kita bincangkan malam ini. Ini persoalan pertama berkaitan dengan syahadah. Pernah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah kan? Dua kalimah syahadat yang dikatakan kita tanya. So kau ucap berapa syahadah? 2 syahadah. Kenapa kau tak 2? Kenapa kau tak 3, tak 4, tak 5? Habis Isa bukan Rasul. Musa bukan Rasul. Daud bukan Rasul. Ibrahim bukan Rasul. Kenapa tak asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa asyhadu anna Musa Rasulullah wa asyhadu anna Isa Rasulullah wa asyhadu anna Ibrahim Rasulullah? Kenapa kau tak sebut? Kita tanya. Tapi kita sesat. Datuk, ini berkaitan dengan persoalan mengenai kenapa 2 kalimah syahadah sedangkan 25 rasul yang ada tetapi Muhammad yang disebut. Silakan Datuk. Terima kasih. Ini sebenarnya kita hairan bagaimana sebagai satu orang yang membesar di dalam Islam dia terlepas untuk memahami perkara yang paling basic. Kenapa kita menyebut Muhammad Rasulullah? Kerana Nabi Muhammad SAW itu merupakan Rasul yang diutuskan kepada kita melalui Nabi ini yang menjadi wakil Allah Subhanahu Wa Taala membolehkan kita mengetahui semua hal yang lain termasuk Nabi-Nabi yang lain. Maka Nabi ini adalah kuncinya. Jadi kita nak mengetahui tentang Musa melalui siapa? Melalui Nabi Muhammad SAW. Tentang Isa melalui Nabi Muhammad SAW. Dengan itu kuncinya ialah dengan mengakui Muhammad Rasulullah. Muhammad itu Rasulullah. Dengan masuk kepada Muhammad itu Rasulullah, maka segala yang dibawa oleh Muhammad, iaitulah Al-Quran dan segala-gala sunnah-sunnah baginda, yang mengkhabarkan berita-berita yang lain, termasuk para Nabi yang lain, berarti kita mempercayainya kerana kita mempercayai Muhammad itu Rasulullah. Maka sebab itu asas yang pertama, kena mempercayai Muhammad itu Rasulullah, iaitu Nabi kita Muhammad SAW. Sebab itu, kalau kita kata Isa Rasulullah, dia benar, tetapi bagaimana untuk kita mengetahui Isa? Mesti melalui jalan Al-Quran. Bagaimana untuk kita mengakui Al-Quran? Mesti mengakui kerasulan Nabi Muhammad. Kan dia adalah Rasul, wakil Allah yang dihantar kepada kita. Sebab itu maka kita menyebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengan mengakui Muhammad sebagai Rasulullah, ia menjadi pintu untuk kita mengakui semua khabar yang dibawa oleh Nabi Muhammad tentang Rasul-Rasul yang lain. Ini perkara basic untuk kita faham. Artinya kalau sekiranya
dia mengakui Musa sebagai Rasulullah, ia benar, memang Musa Rasulullah. Tetapi Taurat tidak memberitahu tentang Isa. Taurat tidak memberitahu tentang Nabi Muhammad secara segala pendetailan ajarannya. Dengan itu, maka dengan mengakui Muhammad berarti termasuk di dalamnya semua para Nabi yang lain. Sebab itu, maka kemudian Taurat itu sendiri tidak ada yang originalnya di sisi kita. Yang ada ialah Quran yang original. Sebab itu kita mengakui Muhammad adalah merupakan Rasulullah. Ini adalah basic untuk kita faham dan dia telah salah faham dalam konsep ini. Seolah-olah bila sebut Muhammad Rasulullah, Nabi lain kita tak akui. Kita itu ada kunci kita kepada kesemua para Nabi yang lain. Jadi Allah tu nama patung berhala yang paling besar dalam zaman tu. So bila dia pecah tu, batu tu dia orang ambil, bawa ke Mekah tu. Itu yang letak kat Kaabah tu, kata batu surga. Saat apa bukti tu batu tu? Itu batu pada patung berhala tu, batu bulan. Datuk, dakwaan dan juga pemahaman yang kedua ini merujuk kepada Allah yang kita sembah itu adalah bukan Tuhan tetapi patung berhala terbesar di zaman Nabi Ibrahim. Komen Datuk. Saya telah sebut pada mukadimah tadi, ada kesesatan yang boleh menyebabkan seseorang itu sesat, berdosa, menyeleweng, tapi mungkin belum sampai ke tahap kekufuran ataupun keluar daripada daerah iman dan Islam. Tetapi menafikan Tuhan ataupun menyatakan Allah adalah berhala, ini adalah suatu dakwaan yang serius, bukan kesesatan biasa, tapi kesesatan yang mengeluarkan seseorang yang termasuk dalam nawaqidul iman, yang membatalkan iman. Kerana Allah Subhanahu wa taala ialah zat Tuhan yang sebenar. Dan tidak ada orang Islam percaya tentang mana berhala. Islam adalah agama anti berhala. Tidak pernah ada dalam fikiran orang Islam tentang keberhalaan. Sehingga disandarkan Allah itu kepada berhala. Dan ini satu masalah. Bagaimana beliau nak menyandarkan hal ini bahawasanya Allah itu adalah nama berhala. Berdasarkan fakta sejarah apa. Dan kalau dia kata ada buku yang menulis, buku itu berdasarkan kepada fakta apa. Kerana hal yang berlaku pada sekian lama zaman Nabi Ibrahim kononnya, bagaimana nak dibuktikan bahawa nama berhala itu ialah Allah. Sedangkan Al-Quran mengkhabarkan hal yang berbeza daripada hal itu. Dan ini juga saya ragu-ragu tentang mendakwaan bahawa kononnya beliau mempunyai asas pengajian dalam sejarah. Kerana sejarah itu mempunyai metodnya dan disiplinnya bagaimana untuk detect kepada maklumat-maklumat yang lepas. Dan ini bagaimana kalau dia satu orang boleh buat dakwah kemudian Allah nama apa pun sekali, tetapi atas asas apa hal itu dibina di dalam sejarah. Orang Islam, sebab itu kita sebut Muhammad Rasulullah tadi, rujukan mereka ialah Nabi Muhammad SAW, dan melalui Nabi Muhammad kita mempercayai Al-Quran. Daripada semua teks Al-Quran dan teks sunnah Nabi SAW, kita mengetahui orang Islam ialah anti syirik. Orang Islam tidak pernah mengkhayalkan berhala. Orang Islam sentiasa menyatakan Allah itu laisa kamitslihi syai', Tuhan itu tidak ada apa pun yang menyamainya. Ya Datuk, kita lihat pula klip berikutnya berkaitan dengan poligami. Quran kata tak boleh poligami. Macam mana kita ada undang-undang poligami? Itu saya tanya. Semua tak jawab. Dalam pergi mahkamah dia tunggu jawab cerai. Oh ya. Itu baru poligami. Yang ini nak tanya. Memang tak akan jawabnya. Itu bagi kita pun. Siapa-siapa yang faham, sila bagi tahu. Datuk, ini melihat kepada yang mana dinyatakan bahawa tak ada dalam Al-Quran yang membolehkan poligami itu berlaku. Silakan Datuk. Pertama, saya tak tahu. Saya rasa mungkin mereka ni banyak sebut tentang Quran ni, mereka andai. Mereka tidak baca Quran itu. Dalam Quran ada fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba'. Kamu kawinilah apa yang baik untuk kamu daripada wanita 2, 3 dan 4. Fa in khiftum alla ta'dilu fa wahidah. Jika kamu bimbang kamu tidak dapat berlaku adil, maka satu. Maka hal itu disebut dengan jelas di dalam Al-Quran. Dan kemudian Allah menyatakan ati'ullah wa ati'ur rasul, taat pada Allah dan taat pada Rasul. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, bagi kamu pada Rasulullah itu contoh yang baik. Maka Nabi menterjemahkannya dan para sahabat dan memberitahu tentang poligami.
Dan baginda sallallahu alaihi wasallam telah melaksanakannya walaupun ada khasais keistimewaan Nabi itu dengan beberapa kelebihan, dan para sahabat pada zaman itu melaksanakannya. Ini sahibul Quran, Tuhan punya Quran. Masalah mereka ini ialah mereka memisahkan Quran daripada Nabi Muhammad. Seolah-olah Quran itu datangnya asing, Nabi Muhammad itu datangnya asing. Daripada mana mereka mendapat Quran jika bukan melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jika mereka menafikan Nabi Muhammad, maka bagaimana untuk mereka menetapkan bahawa Al-Quran yang Quran itu kemudian dalam masa yang sama mereka nak menerima pula kononnya Quran ada itu dan ini untuk dijadikan sebagai asas di dalam penghujahan. Ini sesuatu keadaan yang mengelirukan. Dan juga Datuk, seterusnya berkaitan dengan Melayu. Kita saksikan klip video ini. So, Melayu bukan bangsa. Melayu tu maknanya tu tadi. Maknanya menyembah Tuhan yang satu. Sebelum bumi ni dia jadi lagi kan, dah makhluk dah ada. Melayu tu menyembah Tuhan yang satu. Bumi ni baru je bang. Adam baru 6,070 tahun. Perak Man 1.2 juta tahun. Siapa dulu? Perak Man dulu ke Adam dulu? Sejarah bang. Sains. Ulamanya Adam dah berjuta-juta tahun. Kau tunjuk aku bukti. Perak Man pun 1.2 juta. Tu orang lagi 9. Kan, carbon dating tegak hari 30,000 tahun. Adam baru 6,070 tahun. Aku ada semua data tu. Itu sains. Carbon dating 99% tepat. Tak ada yang lebih tepat daripada carbon datingnya. Dan dinyatakan, Datuk, Melayu itu bukan bangsa dan Melayu itu lebih awal daripada Nabi Adam. Apa yang Datuk boleh katakan? Artinya kalau begitu dakwaan mereka Melayu bukan bangsa, jadi Melayu itu apa? Adakah Melayu itu merujuk pada agama? Jadi kalau merujuk kepada agama, maksudnya ini juga nak kena lihat kepada siapakah yang menyatakan agama yang Tuhan hantar ini, agama ini namanya Melayu. Artinya kita semua ni tak ada bangsa lah. Saya dan mungkin ramai orang penonton ni yang berbangsa Melayu, mereka bukan berbangsa Melayu tapi beragama Melayu. Jadi siapa yang menyatakan Tuhan telah mengutuskan agama Melayu? Kan kita tak boleh berdialog dengan Tuhan. Kita tak boleh mendengar apa yang Tuhan kata. Kalau semua orang mendakwa dia boleh berdialog dengan Tuhan, semua orang boleh buat agama. Melainkan ada Rasul yang datang menyatakan agama yang Tuhan hantar namanya Melayu. Kalau itu yang mereka dakwa, mereka cuba menjadikan seolah-olah bangsa ini seperti mana dengan orang Yahudi. Bahawasanya tidak akan masuk syurga melainkan Yahudi. Jadi hak Yahudi itu telah mengambil tempat agama. Ini adalah pemikiran mengangkat kaum menjadi agama. Dan akhirnya kaum itu akan mendominasi segala-galanya. Tuhan telah menciptakan manusia dengan dengan berbagai bangsa dan puak. Dan berbagai bangsa dan puak yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu ialah semuanya merupakan makhluk Tuhan. Manusia ciptaan Tuhan. Tuhan adil pada semua makhluknya. Tak mungkin dia dahulukan Melayu melebihi Arab ataupun Arab melebihi Melayu. Jika agama yang dihantar oleh Tuhan itu namanya agama Melayu, artinya perkataan menyembah Tuhan yang satu, maksudnya Melayu seperti mana yang dia andaikan, siapakah yang memberitahu bahawa itulah agama Melayu, agama Tuhan namanya Melayu, dan apakah ajaran agama Tuhan yang Melayu itu? Mesti kena ada Rasul yang menyatakan aku diutuskan untuk membawa agama yang bernama Melayu. Jika tidak, dia mendakwa dirinya sebagai Rasul lah. Dia lah memberitahu kita agama ni Melayu. Ini adalah satu cara psikologi yang hebat mereka ini. Cuba mengambil kedudukan Rasul dengan seolah membuat satu dakwaan. Diri mereka itulah yang menentukan agama. Siapa beritahu agama ni agama? Melayu adalah agama. Kita mau tanya dia, siapa yang beritahu Melayu itu agama? Agama Tuhan. Mesti Tuhan yang memberitahu. Siapakah wakil Tuhan yang telah menyampaikan pada kita agama namanya Melayu? Dia kena buktikan. Tapi di sisi orang Islam, wakil kita Nabi Muhammad asasnya, dan Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad memberitahu inna dina indallah al-Islam, agama di sisi Allah ialah Islam. Kita berhenti rehat seketika, kita kembali selepas ini.
Ini laporan khas Jahil ataupun Kesesatan Terpilih bersama-sama Profesor Datuk Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin, dan kita membawa kepada persoalan-persoalan ini temu bual wartawan Raja Hisham Raja Zaid bersama-sama dengan seorang bekas pensyarah yang menjadi rujukan Ibu Yati. Ini pula dakwaan dan juga pemahaman berkaitan dengan Hajarul Aswad. Batu hitam tu dah ada sebelum Muhammad lahir lagi. Orang Arab semua. Kaabah pun belum dia lagi. Kaabah ada 20 lebih Kaabah. Itu satu je orang tahu. So kita tahu dia kata mana ada, engkau tak tahu. Aku kata sejarah aku tahu. Betul? Okey. Kenapa? Batu hitam tu sebelum Muhammad lahir lagi, orang Arab semua dah cium batu hitam tu. Sembah batu hitam tu. Sembah. Tapi bila nak turun Islam, kenapa Muhammad masih buat lagi? Sampai Nabi mati pun, sampai sekarang pun orang cium batu hitam tu. Yalah. Kalau tanya, itu bukan ajaran Islam. Tak syirik. So kenapa kau buat ini, kita tanya. Sedih ni kau tabah je dah jawab. Oh, tiap pergi Mekah, okay, cium. Jadi alasan dia berhadiah kata, kau cium itu, kau sapu tangan dia, semua dosa-dosa kau diampunkan. Siapa aja tu? Korang tak kata nak ampun dosa macam mana? Ada korang sebut kau sapu tangan kat batu hitam tu. Tak, siapa sejarahnya? Batu hitam tu lah Allah. Datuk, apa yang dinyatakan Nabi Muhammad dan kita ini dikatakan menyembah Hajarul Aswad yang dilakukan jahiliah dahulu, dan Hajarul Aswad dikatakan bukan dari syurga tetapi dari berhala yang dipanggil Allah. Datuk? Okey, hatta orang-orang jahiliah dahulu, mereka tidak sembah Hajarul Aswad itu. Mereka ada berhala-berhala yang lain, tapi mereka mencium membesarkannya. Tapi mereka tak kata Hajarul Aswad adalah salah satu daripada Tuhan yang terbesar mereka. Jika mereka ada Hubal, mereka ada Manaf, mereka ada apa. Jadi sebab tu itu satu dakwaan dia lah. Walaupun ada riwayat-riwayat yang begitu, yang macam-macam begitu, tapi ternyata dalam teks-teks sejarah menunjukkan mereka mengangkat berhala-berhala yang besar. Hubal, Manat, Lat, Uzza. Ini semua berhala mereka. Mereka tak angkat Hajarul Aswad tu sebagai berhala utama mereka. Kalau logiknya, itulah berhala utama mereka. Ya, dan kemudian, ini salah faham dia. Orang Islam apabila mereka pergi mencium Hajarul Aswad, mereka tidak menyatakan itu Tuhan. Mereka menciumnya. Kita mencium isteri kita, kita mencium suami kita, kita mencium anak kita, bukan berarti kita menyembahnya. Sebab itu Sayyidina Umar bin Khattab yang merupakan khalifah yang kedua, paling jelas riwayat ini disebut dalam riwayat Al-Bukhari dan selainnya. Sebagaimana dia menyebut, innaka la tadur wa la tanfa' laula ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbaltama la uqabbilu. Sesungguhnya engkau tidak memberi manfaat dan mudarat. Dia kata kepada Hajarul Aswad, jika tidak aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciummu, nescaya aku tidak menciummu. Sebab itu maka orang Islam, mereka tak ada orang Islam pernah dalam sejarah Islam Qaramitah yang mencuri Hajarul Aswad balik ke negeri mereka Hajar. Sehingga dalam kitab-kitab lama disebut dicium Hajarul Aswad jika ia ada. Jika ada kitab-kitab yang tulis begitu, menunjukkan kitab itu ditulis pada zaman Hajarul Aswad dicuri. Pun begitu, orang Islam tak pergi ke negeri Hajarul Aswad dicuri itu untuk menyembah ataupun mencium Hajarul Aswad. Mereka tetap kawaf di Kaabah dan mereka tidak mencium Hajarul Aswad. Dan mereka tak pergi, kaum yang mencuri Hajarul Aswad itu mereka buat binaan di negeri mereka pergi. Mereka tidak kerana orang Islam tak sembah Hajarul Aswad. Ini hanya kerana mereka ritual ibadah di mana mereka mencium sebagai tanda kasih mereka kepada pemberian Tuhan. Itu sahaja. Dan ini berbeza. Tak pernah orang Islam kata, wahai Hajarul Aswad, sembuhkan penyakit aku. Wahai Hajarul Aswad, berikan padaku kekayaan. Wahai Hajarul Aswad, maaf ampunkanlah dosa aku. Orang Islam tak lakukan. Dakwaannya itu tanda jahilan yang nyata dalam hal-hal asas. Baik Datuk, seterusnya kita nak melihat kepada ini dakwaan berkaitan dengan cara sembah Tuhan. So, macam you all percaya, ada cara lain yang sepatutnya jadi cara sembah Tuhan tu. Memang ada. Melayu memang menyembah Tuhan yang lama dah. Makna Melayu tu apa? Makna Melayu tu menyembah Tuhan yang satu. So macam mana cara Melayu tu sebenarnya cara sembah Tuhan? Kena kaji Melayu. Yang difahami setakat ni lah. Kaji lah pun Melayu.
Datuk, dakwaan ini memberi gambaran bahawa cara solat kita bukan yang sebenar dan Melayu sebenarnya ada cara sembah Tuhannya mengikut ajaran yang didakwa adalah ajaran sebenar. Silakan Datuk. Ya, persoalan yang pertama, kita mesti tanya dia, siapa yang ajar cara ibadat Melayu, quote and quote, yang dia katakan itu? Siapa yang ajar kifiat ataupun cara ritual ibadat? Dia sendiri tak menunjukkan. Dia kata buatlah kajian. Dia bagi tahu kita bagaimana cara dia. Kalau dia kata pukul gendang dan seumpamanya, saya tak tahulah apa yang mereka buat tu ada kata masuk daripadanya. Kalau itu begitu bersifat perkauman ataupun bersifat satu bangsa. Sedangkan Tuhan bukan pencipta satu bangsa. Agama yang Tuhan hantar mesti bersifat universal. Agama itu mesti bersifat semua manusia boleh menyembah Tuhan yang sama. Kalau satu agama dibuat untuk orang Melayu saja, bagaimana dengan kaum-kaum yang lain? Kalaulah ritual-ritual yang ditunjuk itu bersifat Melayu, bagi cara kerisnya umpamanya, bagaimana dengan kaum yang ada pedang? Bagaimana kaum yang ada tombak? Sebab itu agama tidak mungkin bersifat demikian. Adapun orang Islam, cara ibadahnya asas tadi yang dia nafikan, iaitu Muhammad Rasulullah. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Kamu salatlah seperti mana kamu lihat aku bersalat. Kata Nabi, khudhu anni manasikakum. Ambil daripada aku cara ibadah kamu. Jadi itu cara bagaimana Nabi SAW, Allah hantar example kepada kita. Contoh, kerana Tuhan itu tidak menjelma di hadapan manusia. Dia menghantar Rasulnya, messenger. Dia menghantar, itu namanya Rasul. Rasul telah buat apa yang Allah suruh, yang kita follow Rasul. Kan? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya bagi kamu pada diri Rasulullah itu contoh teladan yang baik. So dengan itu, maka kita follow guide yang ataupun contoh yang dipraktis oleh Rasul. Sekarang ni, ritual yang dia katakan tu, siapa dia yang praktis? Yang untuk kita kata, oh dia kata si A, Rasul A yang praktis. Ataupun dia sendiri yang praktis. Kalau dia praktis, siapa dia yang menjadi wakil Rasul? Wakil Tuhan. Yang mana dia boleh dakwa, oh inilah yang Tuhan ajar kat saya, kamu semua kena ikut saya, ini cara yang Tuhan mahu. Kerana itu cara ibadat. Tuhan mesti hantar wakil. Siapa wakil dia? Dan bagaimana cara dia? Dia kena tunjuk, kita nak tahu. Ya. Quran tu adalah firman Tuhan. Yang bukan firman Tuhan, dia tak jadi ayat Quran kan. Kau tulis masuk, itu dah bukan Quran, kau buat kitab. Tapi sekarang Quran kita, ada tak bismillah? Ada. So Quran tu dah bukan Quran, dah diubah. Bismillah tu tak ada sekarang kau buat bismillah. Apa makna bismillah? Mana ingat? Mana bismillah tu buat Tuhan yang cakap kan? Mana Tuhan cakap apa? Dengan nama Tuhan yang pun mana? Jadi kau kata, Tuhan itu ada Tuhan lain dekat atas dia. Itu apa? Kau baca apa? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kalau kita tak apa kan? Oh suka kepada tu. Tapi Alhamdulillah itu Tuhan yang bercakap. Mana Tuhan kata apa? Alhamdulillah. Tuhan tu suka kepada Tuhan dia. Jadi kenapa? Yang kau sembah kata Allah tu, dia ada Tuhan lagi atas dia. Dia cakap Alhamdulillah Rabbil Alamin. Baik kau semua. Kenapa? Tunjuk aku jalan yang lurus. Tuhan kau tak tahu ke jalan lurus? Datuk, dia dalam dakwaan ini menyatakan bahawa Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah yang bukan asli dan bukan firman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh dalam surah Al-Fatihah. Silakan Datuk. Ya, dia dakwaan ni saya rasa duka cita kalau dia seorang pensyarah universiti. Pensyarah universiti ni biasanya dia terdedah kepada penulisan dan kepada macam-macam, dia ada sedikit pemikiran lah, patutnya lebih luas. Dia tahu teknik menulis dan teknik berbahasa. Di dalam kita berbahasa, kadang-kadang kita untuk menyampaikan satu maklumat, kita kadang-kadang bukan mesti saya kata. Kadang-kadang kita mengajar untuk orang berkata. Macam kita ajar cakap-cakap kita, tapi kita beri pada anak kita supaya anak kita boleh ikut cakap kita. Dalam Quran ada doa. Dalam Quran ajaran Allah untuk manusia. Quran itu bukan untuk Allah. Quran itu untuk manusia. Quran itu ada hudan lil muttaqin. Dia adalah petunjuk bagi orang yang bertakwa. Maka Allah ajar bagaimana kita nak berdoa. Bagaimana kita nak memujinya. Sebab itu namanya ajaran.
ajaran. Dalam ajaran itu Tuhan ajar bagaimana nak puji dia. Alhamdulillah. Itu cara dia puji. Kadang-kadang datang pula ayat dia menceritakan syurga dan neraka. Kadang-kadang amaran dia. Kadang-kadang doa. Bukan Tuhan doa pada diri Tuhan. Tuhan ajar kita. Ini teknik penulisan. Basic knowledge dalam teknik penulisan. Kalau seorang pensyarah begitu gagal untuk memahaminya, saya bimbang kita punya krisis yang teruk di dalam kualiti ilmu pensyarah universiti kita. Kalau begitu basicnya, dia pun gagal untuk fahami. Sebab itu Quran ini dia datang berinteraksi dengan manusia. Kadang-kadang dia bawa kita ke langit, dia bawa turun kita ke bawah, ke dunia. Kadang-kadang dia jelma dalam doa, kadang-kadang dia jelma dalam cerita, kadang-kadang dia jelma dalam firman Tuhan dan titahnya. Ini adalah pendekatan. Sebab tu orang Arab Quraisy yang menentang Quran habis-habisan, they got no complaint. Mereka tidak pernah ada komplain tentang uslub nibakan. Uslub dan pendekatan bahasa Al-Quran ini telah mengkagumkan mereka sehingga mereka menganggap bagaikan sihir, kerana tersihir, terpukau pemikiran mereka dan bahasa yang digunakan oleh Quran. Ini satu orang yang di jalanan tiba-tiba memperkatakan tentang soal teknik berbahasa dan sastra. Amat menduka citakan. Baik Datuk, selepas ini kita nak tengok pula berkaitan dengan sejarah. Ini perjalanan Nabi Sulaiman. Kita saksikan VT ini. Sebenarnya kata Sulaiman tu di Arab. So Sulaiman bukan Arab sini lah. Ya? Dia sini. Nabi Sulaiman tu. Nabi Sulaiman. Dia pergi ke sana. Macam Ibrahim. Orang sana panggil dia apa? Ibrahim. Sebelum Arab panggil Ibrahim, orang panggil dia apa? Abraham. So, dari sini dia pergi mana? Sampai India orang panggil dia Raja Wikrama. Nampak? So, dulu dalam Kaabah ada gantung dalam halaman kan? Sekarang mana pergi? Tak ada. Kosong je batu dah buat mamat. So, apa yang gantung tu? 30 tahun dulu aku dedahkan. Dakwahnya Datuk, Nabi Sulaiman dan juga Nabi Ibrahim adalah berasal daripada Melayu dan daripada sini. Apa boleh Datuk katakan dan juga komen Datuk? Ini saya kata, kita ada krisis dalam akademik. Benda-benda sejarah, saya tak lihat, saudara pun tak lihat dan kita tak lihat pada zaman ini. Bagaimana kita nak membuktikan? Pembuktian sejarah terutama apabila bukan saja membabitkan kesan peninggalan, batu bata ataupun bahan peninggalan, tapi apabila membabitkan soal teks, soal ucapan, soal konten ajaran, itu hanya melalui satu perkara saja, iaitu dinamakan dengan riwayat ataupun narration. Kita mesti ada riwayat. Siapakah yang membuat riwayat daripada zaman ini ke zaman ke rawi sebelumnya, seperti mana Quran. Quran dianggap, Quran kita dapat buktikan dia al-manqul ilaina bitawatur, dia panggil. Dia telah dibawa kepada kita secara mutawatir. Maksudnya absolut. Dia adalah tidak ada pertikaian tentang konten dia, bahawasanya seperti mana pada zaman dahulu, demikian pada zaman kita. Bagaimana dia nak tahu bahawa Nabi Sulaiman berada di sini, Melayu? Apa bahan dia nak buktikan? Apa dia ajaran Sulaiman yang boleh dibuktikan daripada satu kepada satu? Kalau dia kata ada satu orang penulis yang penulis itu dia ambil daripada mana? Apa bahan dia? Dia ada benda bertulis, written document, yang mana written document itu tak boleh dinafikan melalui sistem periwayatan yang dipercayai, narrated generation by generation, yang mana tidak boleh dipertikaikan. Ini semua adalah satu khayalan. Pergi ke Palestin, orang Israel akan kata bahawasanya Nabi Sulaiman di sana. Kan orang Yahudi buat dakwaan mereka tentang ajaran Musa. Semua benda kita nak proof tentang ajaran terdahulu, mesti datangkan bukti. Written document bukan orang sekarang tulis. Dokumen dulu yang datang kepada kita melalui riwayat yang dipercayai. Kalau setakat you jumpa satu tulisan sekeping yang kita tak tahu siapa penulisnya, authenticity, keaslian penulisnya itu bagaimana, sejauh mana kita boleh reliable ataupun boleh dipercayai ataupun tak penulis itu. Ini semua ada disiplin di dalam ilmu, metodologi ilmu.
Ini menduka citakan. Kalau macam tu saya pun boleh dakwah juga. Besok kita boleh dakwah lah. Nabi Yusuf rupanya orang pelih umpamanya. Kalau semua orang boleh buat begitu, maka tak ada demi ilmu. Kita hidup dalam dunia khayal. Baik Datuk, ini berkaitan dengan nombor ekor ataupun pertaruhan. Itu yang nombor. Kau belah kita nombor satu dunia. Sebab apa? Satu dunia sehari macam mana kau nak predik nombor ekor. Tak ada orang buat PhD, tak dapat. Aku tak ada PhD pun, tak dapat dah. Ada kena. Betul lah. Diorang kena lah. Ada yang beli kena. Ada yang beli. Ada orang beli tu yang dekat Johor, kat Melaka, kat Kedah. Beli kena. Aku bagi contoh tu apa? Okey, kalau apa? Kau beli 10 nombor kan? Kau beli. Kalau 20 naik. Nanti aku tunjuk sikit. Ini matematik bang. Bukan pakai jen. Ini Magnum. Yang kedua ni Toto. Yang ini Sweet. Ini naik second price. Ini naik. Datuk, nombor ekor dikatakan tidak salah dan ia berkaitan dengan matematik. Adakah ia termasuk dalam bab telah menghalalkan yang haram secara jelas, Datuk? Tapi sepanjang daripada apa yang kita tengok, dia bukan menghalalkan yang haram. Dia telah pergi ke daerah-daerah kesesatan dan kekufuran yang paling dahsyat. Cuma ini benda yang paling ringan lah di kalangan hal dahsyat-dahsyat dia tu. Kerana ekor ini adalah termasuk di dalam nasib yang mana dia termasuk di dalam qimar, di dalam perjudian. Kita tengok kesan berapa ramai orang yang bertaruh menghabiskan duit dia kerana tikam nombor ekor. Dan kalau tikam nombor ekor, mungkin ada 1-2 orang dengan berapa calculation yang dia kira, kononnya dia kena. Dan syarikat ekor pun taklah sebodoh itu nak bagi semua orang kena. Dan dia ini semua adalah bagi di sisi agama Islam, di sisi Islam ialah perjudian. Perjudian yang telah mengorbankan banyak manusia. Kita tahu orang awam, orang besar yang terkorban dengan nombor ekor ni kerana untuk pergi tikam benda yang akhirnya dia tak dapat apa. Dia dalam perjudian simple ya. Kalau saya untung, awak akan rugi. Kalau awak untung, saya akan rugi. Nombor ekor dia macam tu lah kan. Kalau 1-2 orang kena dia pergi berjampi ke ataupun dia buat matematik konon dia dapat kali itu ke, dia tidak boleh menghalalkan satu sistem perjudian yang telah merugikan manusia ini. Dan agama konsisten benda-benda yang seperti ini yang memperjudikan nasib manusia dianggap sebagai judi dan ia adalah haram. Saya nak tanyakan Datuk berkaitan dengan dakwaan. Ada 2 Islam berkaitan dengan Islam Arab dan juga Islam Quran. Mungkin ada penjelasan daripada Datuk. Ini ada satu masalah yang serius tentang cara dia berfikir. Itu dia cuba seolah-olah nak pisahkan Quran daripada Islam yang kita tahu. Kerana pertama, tidak ada Islam Arab. Terang-terang Al-Quran menyebut inna akramakum indallahi atqakum. Semulia-mulia kamu di sisi Allah yang paling bertakwa. Ini setelah Allah bercakap tentang penciptaan manusia yang terdiri lelaki dan perempuan dan berbagai kaum dan puak. Nabi menyebut la fadla li arabiyyin ala a'jamiyyin. Tidak ada kelebihan orang Arab di atas orang Ajam, bukan Arab. Wala a'jamiyyin ala arabi, wala ajamiyyin ala arabi. Ada kelebihan orang Arab di atas orang Ajam dan orang Arab. Melainkan illa bitaqwa, melainkan dengan ketakwaan. Dalam riwayat Ahmad. Dengan itu maka kita tahu bahawasanya Islam dia tidak pernah menyatakan Arab itu mendapat keistimewaan syurga di sisi Allah dibandingkan kaum lain. Manusia mendapat kemuliaan di sisi Allah berdasarkan kepada ketakwaan. Dalam sejarah Islam, ulama-ulama besar di dalam hadis Al-Bukhari, Muslim, Tirmizi, Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibnu Majah, mereka semua bukan Arab. Hanya Imam Muslim ada dibincangkan sedikit tentang dia. Hatta dalam bahasa Arab, Abu Ali Al-Farisi, Sibawai, mereka juga bukan Arab. Abu Hanifah, mereka juga bukan Arab. Agama ini bukan milik orang Arab. Tidak pernah siapa menyatakan dalam Islam, Arab adalah penentu masuk syurga. Hatta keluarga Nabi tidak menjadi penentu masuk syurga jika dia tidak beramal dengan amalan yang saleh. Sebab itu tidak ada versi Arab ataupun versi Quran Arab, Quran Islam Arab dan Islam Quran. Hatta Quran itu pun memanglah Quran dalam bahasa Arab. Kalau dia nak betul-betul nak nafikan, buanglah Quran kena ada dalam bahasa Melayu. Tapi Quran dalam bahasa Arab kerana keindahan bahasanya, kekuatan bahasanya, tidaklah pula Tuhan mensyaratkan nak masuk syurga mesti orang Arab. Sehingga ulama-ulama hadis menyatakan
Mana-mana saja hadis yang bersifat perkauman, termasuk mengangkat Arab, adalah hadis yang tidak sahih. Kita dapat tahu dah dia hadis tak sahih kerana itu. Maka orang Islam tidak pernah menyatakan Islam versi Arab. Mungkin ada orang minat pakai pakaian Arab, tapi itu tidak menunjukkan Islam versi Arab. Dan kalau pun ada orang nak kaitkan Islam mesti Arab, mereka salah. Ada orang Arab yang Kristian. Ada orang Arab yang agama yang berbagai-bagai. Sebab itu maka ini yang peliknya, dia nak nafikan tentang peribadi Nabi itu seolah-olah Nabi punya versi Quran Arab, Islam Arab. Quran bukan Arab. Bukan Islam Quran, bukan Islam Arab. Persoalan kita nak tanya ke dia sekali lagi, siapa dia yang bawa Quran? Kalau you tak percaya kepada diri Muhammad sebagai Rasul, dalam banyak ungkapan dia mempertikaikan tentang siapa Muhammad ini seolah dia bukan Rasul, bagaimana you percaya pula pada Quran yang dia bawa? Kalau sepatutnya, at the first place, daripada awal lagi, dah tak terima dah Muhammad Quran itu sendiri. Kerana awak dah tak terima Muhammad sebagai Rasul. Ini adalah permainan syaitan. Kerana dia, kononnya dia nak mempengaruhi minda kita. Hakikatnya, ajaran ini saya lihat tidak ada Melayu, tidak ada Quran, tidak ada Islam Nabi Muhammad, yang Nabi Muhammad bawa pun tak ada. Tak ada Allah, tak ada apa. Semua hanyalah khayalan. Dan saya rasa ini antara kesesatan yang paling dahsyat yang pernah ditemui dalam ajaran-ajaran sesat di tanah Melayu ini. Juga Datuk, secara ringkas dan tuntasnya, klasifikasi akhir Datuk di atas segala perbincangan dan juga jawapan daripada dakwaan-dakwaan yang Datuk telah berikan tadi. Secara ringkas Datuk. Saya lihat masalah utama ialah kedangkalan pengetahuan basic dan ketidakupayaan berfikir sekalipun di tahap rendah dalam memahami benda-benda yang dikemukakan. Duka cita kalau dia seorang pensyarah universiti. Kerana perkara yang disebutkan itu sangat dangkal. Bukan dari segi fakta, tapi dari segi cara berfikir. Sebab itu kita kata ajaran itu sesat. Lagi menyesatkan, bahkan sebahagian dakwaannya itu bukan sekadar sesat biasa. Ia telah merentasi, telah melintas batasan antara iman dan kufur. Baik, terima kasih kepada Profesor Datuk Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin, Ahli Jawatan Kuasa Muzakarah Majlis Kebangsaan. Kita timbulkan persoalan dan juga kita memberi jawapan, kita timbulkan dakwaan dan kita ada analisis yang diberikan. Itu saja waktu yang kita ada dan ini laporan khas Jahil atau Kesesatan Terpilih. Saya Ihsan Dahya. Assalamualaikum. Jumpa lagi.